Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, selamat datang ke kelas matematik Cikgu Rosmaini dan hari ini Cikgu akan masuk bab 10 iaitu kecerunan garis lurus dan Cikgu cuma akan fokuskan kepada subtopik 10.1 iaitu kecerunan. Okey. Okey, sebelum bermula kita kena tahu apa itu kecerunan. Kecerunan adalah darjah kecuraman. Kecuraman. Bukan curang Jangan tertukar dengan curang pula. Ini adalah kecuraman. Darjah kecuraman. Darjah curam dia. Berapa banyak dia punya kecuraman dia. Kecerunan biasanya dihubungkan dengan ketinggian sesuatu, gunung atau bukit. Dan gunung tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu. Ni dah belajar dalam geografi ni. Yang terletak di Sabah dengan ketinggian 4,095 meter dari aras laut. Kebanyakan pendaki gunung mengambil masa selama 2 hari untuk sampai ke puncak. Dah lama lah. Maksudnya bila dia terlampau tinggi kan, kita ambil masa 2 hari untuk sampai ke puncak. Terdapat perhentian untuk bermalam di Laban Rata iaitu 3,273 meter dari aras laut. Ni pun dah perhentian dia pun dah tinggi tau. Dan dari Laban Rata, kecerunan gunung semakin bertambah. Lagi duduk ke atas kan. Makin atas tu dia punya curam tu lagi bertambah lah. Maksudnya darjah kecuraman dia makin bertambah. Lagi tinggi dia lagi darjah dia macam contoh sini 60 kan. Bila lagi tinggi dah jadi 45 ataupun dia jadi lagi ni lah, lagi besar. Lagi makin bertambah darjah sini ni. Contoh sini akan jadi 80 kan, 80 darjah. So ini adalah nilai yang makin curam lah. Bila tinggi darjah dekat sini, makin curam lah sesuatu kawasan tu. Okey? Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya iaitu dia minta kita bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garisan MN dan KL. Tengok kecondongan dan juga kecuraman. Yang ni kecondongan dan kecuraman antara garisan MN yang pertama ni lah dan KL yang kedua ni. Buat kesimpulan daripada kedua-dua darjah tersebut. Okey, so kita tengok darjah arah kecondongan Yang kecondongan yang pertama ni dia menaik ke atas. Yang ni dia naik tangga ni kan. Dia naik ke atas di MN. Dan darjah dekat sini, darjah sudut dekat sini adalah 30 darjah. Okey. Dan manakala yang ni pula dia turun tangga dan dia punya garisan KL. Kalau perasan dia makin menurun tu. K ke L menurun dan darjah dekat sini adalah 45. Okey, yang mana lagi besar? 30 darjah ataupun 45 darjah? So, dia adalah 45 darjah lebih besar daripada 30 darjah. So dekat sini kita boleh cakap yang garis nak tulis garis KL lebih curam berbanding garis apa ni MN. MN. So kena nampak yang makin besar nilai darjah dia adalah makin curam. Makin kecil makin tak curang lah. Macam tu. Makin besar nilai darjah ni dia makin curam. So kalau kita bandingkan dua ni 45 lagi besar kan. So 45 lagi curam lah berbanding garis MN. Okey. Okey, kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Dia adalah nisbah. Kita nampak nisbah. Nisbah. Nisbah jarak yang mencancang kepada jarak yang mengufuk. Okey, mencancang macam mana? Mencancang ni garisan yang straight je. Garisan ke atas. Macam ni. Ni adalah garisan mencancang. Itu adalah garisan mencancang. Dan garisan mengufuk pula macam mana? Mengufuk, cikgu suka cakap bumi lah. Lantai kita ni. Ini adalah garisan mengufuk. Sorry lah, tulisan cikgu tak cantik kan? Dan ini adalah mencancang. Okey, ini adalah mencancang dan mengufuk. So kita tengok macam ni kan. Darjah di sebelah menunjukkan
menunjukkan kanak-kanak sedang menuruni papan gelongso di taman permainan. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik A dan B adalah setinggi 2 meter. Ni A dan B, panjang garis lurus yang menyambungkan A dan B, sini adalah dia dah bagi ni 2 meter. Panjang garis lurus yang menghubungkan titik C dan B ialah 3 meter. Ni 3 meter. Ialah jarak mengufuk dan AB ialah jarak mencancang. So nak tulis kecerunan dia, kita akan tulis kecerunan sama dengan jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. Kita ambil mencancang dulu ya. Kita ambil mencancang dahulu. So mencancang dekat sini adalah 2. So tulislah 2. Dan mengufuk sini adalah 3. Kita tak ambil unit ni. So kecerunan dia, kecerunan ni kita boleh gantikan dengan M. So kecerunan dia adalah 2/3. Dah siap. Macam tu je untuk cari kecerunan. Senang kan? Okey, so hari ni kita akan belajar cara untuk menentukan kecerunan menggunakan kaedah yang pertama. Ada 3 kaedah tapi cikgu cuma akan fokuskan kepada 2 kaedah saja hari ini. Okey, takut tak sempat kan? So 2 kaedah je. So kaedah yang pertama ni macam tadi Acik cakap, kecerunan M sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Dan sebenarnya perubahan Y ni, perubahan Y itu adalah jarak mencancang. Mana satu perubahan Y? Ni perubahan daripada sini. Daripada hujung sini, ni kan Y kan? Okey, ini adalah Y dia. So perubahan dia daripada hujung sini ke sini. Itu adalah jarak mencancang. Dan perubahan jarak X pula, yang X pula daripada ni. Ke bawah ni, ini adalah jarak mengufuk. Nampak straight macam ni. Ni adalah jarak mengufuk. Ni pula jarak mencancang tadi itulah. Ataupun kalau kita buat segitiga dekat sini, kita akan dapat, cikgu buat segitiga Cikgu guna pen biru. Okey, cikgu buat segitiga, cikgu cuba buat. Okey, so jarak dia akan jadi segitiga terus macam ni lah. Nampak tak? Segitiga macam ni. Itu adalah jarak mencancang dan jarak mengufuk. Kita kira macam itulah kecerunan dia. Berapa petak ada, terus masukkan. Okey. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Tadi teori saja, yang ni ada contoh soalan. Contoh soalan dia minta kita hitung kecerunan bagi garis lurus PQ dan BC di bawah. Okey, yang untuk PQ ni adalah soalan yang pertama. Ni lah garis BQ. BC ni yang kedua. Cikgu sekalikan terus je, okey. So kecerunan dia macam biasa, tulis balik kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey. Ini adalah formula dia. Okey, sekarang kita cari jarak mencancang. Yang mana yang garisan straight mencancang ni? Okey, ini adalah garisan straight dia kan. So dekat sini, cikgu tukar pen. Okey, jarak mencancang dia daripada sini. Okey, berapa petak ada? 1, 2, 3, 4. 4 petak. Okey, so sama dengan jarak mencancang dia 4 per... Okey, dekat bawah ni ada berapa? Jarak mengufuk ni. 1, 2, 3, 4 per 3. Dah siap. Macam tu sahaja. Kalau nilai tu dah tak boleh kecilkan, kita biarkan macam ni sajalah. 4 per 3. Jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. Okey, yang ni pula. Okey, yang B ni, cikgu tulis jawapan terus kecerunan ataupun cikgu tulis M terus. M sama dengan mencancang kita sini adalah 2. Mengufuk kita dekat bawah ni. 1, 2, 3. 3. So 2 per 3. So kecerunan sama dengan 2 per 3. Ataupun M sama dengan 2 per 3. Boleh kan? Senang je ni. Okey, sekarang kita pergi pula kepada kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ni adalah kecerunan ataupun M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi ataupun per X2 tolak X1. Okey, ini teori sahaja. Kita tengok contoh soalan.
Okey, dekat sini kita ada soalan. Tentukan kecerunan bagi garis lurus yang menyambungkan pasangan titik yang berikut. Pasangan titik bawah ni lah. Okey, kita ada dua titik. Titik S kita adalah negatif 2, 0 dan titik T adalah 2, negatif 6. Mula-mula sekali awak kena tahu dululah yang mana satu, X1, Y1, X2 dan Y2. Okey, so yang ni cikgu jadikan dia X1. So, ni akan jadi X1 dan yang ini yang kosong ni akan jadi Y1. Okey, yang bawah ni pula. Yang ni akan jadi X2 dan negatif 6 akan jadi Y2. Dan formula tadi apa? Formula untuk kecerunan untuk kaedah yang kedua adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, pastikan awak ingatlah ni. Tak boleh tidak. Memang kena ingat. Ini adalah formula dia. Okey, so jom kita kira. Okey, masukkan nilai M sama dengan Y2 sini kita ada 6. Negatif 6. Ni ada negatif 6 Jangan tinggal simbol. Tolong jangan tinggalkan simbol. So, negatif 6. Simbol apa ni? Tolak. Tolak Y1. Y1 kita sini adalah 0. Okey. Okey. Yang bawah apa pula ni? X2. Nilai X2 kita adalah 2. So, 2 tolak berapa ni? X1. Nilai X1 kita negatif 2. Bila ada negatif dekat belakang ni, kita kena letak tanda kurungan untuk membezakan simbol tolak dengan simbol negatif. Kita kena letak kurungan. Kenapa yang ni tak payah letak cikgu? Yang atas ni tak payah letak kan? Tak ada cikgu tak letakkan kurungan sebab yang dekat depan ni sebab dia berada di bahagian depan. Dia tak ada simbol apa-apa kat depan. So kita tak perlu letak kurungan lah. Nak letak pun tak apa. Tapi tak letak pun tak apa. Tapi kalau melibatkan operasi negatif ni dekat tengah-tengah ni, dekat belakang ni, kena letak simbol sama dengan. Okey. So negatif 6 tolak 0. Kita akan dapat, awak boleh tekan kalkulator awak, negatif 6 tolak 0. Dan awak akan dapat negatif berapa? Kita akan dapat negatif 6. Okey, kita akan dapat jawapan dia negatif 6. Dekat sini pula. Okey. Yang ni, kena tengok betul-betul Okey, negatif. Tolak jumpa tolak. Dia akan jadi tambah. Okey, ingat lagi kan? Tolak jumpa tolak akan jadi tambah. So, dekat sini 2 tambah 2. Jawapan dia adalah 4. Okey, 2 tambah 2 sama dengan 4. Okey, boleh kecilkan tak ni? Boleh. Awak cuba tekan kalkulator awak. Negatif 6 per 4. Negatif 6 per 4. Kita akan dapat negatif 3 per 2. Nampak tak ni? Negatif 3 per 2 ataupun cikgu tulis atas ni lah. Ataupun M sama dengan negatif 3 per 2. Cikgu, kenapa jawapan yang ni ada negatif? Ini bermaksud kecerunan awak ni, dia akan jadi menurun macam ni lah. Garisan dia macam ni. Sebab itulah dia ada simbol negatif. Okay. Kalau yang positif tu dia menaik macam ni, naik tangga tadi. Ni yang menurun. Menurun akan jadi negatif. Kecerunan dia akan jadi negatif. Dan bila dia menaik macam ni, kecerunan dia akan jadi positif. Macam tu. Okay. Okey, itu saja. Cikgu harap awak semua boleh siapkan latihan dalam buku Galus. Okey, yang ni yang cikgu akan terangkan sikit pasal yang tadi tu kan. Yang macam mana, kenapa jadi negatif, ada yang positif tu kan. Okey, so dekat sini awak nampak lah kan. Satu garis ni. Okey, yang ni, mata ni positif. Sebab dekat garisan tu dia makin menaik. Dia makin naik. Okey, dia ke atas. Okey, garisan dia ke atas. Sebab itulah nilai dia akan jadi positif. Ni dia naik ke atas ni. So, ini adalah garis lurus condong ke kanan. So, M dia ataupun kecerunan dia akan jadi positif. Sini. Dan ni pula yang sebelah dia ni. Okey, garisan ni. Tengok ni. Dia adalah nilai negatif. Negatif. Jadi, apa ni? Di sini. Negatif kan. Okey, negatif ni garisan dia condong ke kiri dan nilai M dekat sini adalah
negatif. Kecerunan dia negatif. Dan ini pula yang mulut dia ni pula adalah garis lurus mengufuk di mana nilai kecerunan dia adalah sifar. Dan hidung dia garis lurus mencangcang di mana nilai kecerunan dia adalah infinity. Ni kita baca infinity ya, maksudnya tidak terhitung, tidak terhingga. Kita tak boleh nak bilang terlalu besar ataupun terlalu rendah. Okey. Okey kelas, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap semua boleh faham dan boleh siapkan latihan dalam buku Galus muka surat 73. A 1 dan 2 dan 74 B 1, 2 dan 3. Yang nombor 3 tu dah ada dalam contoh. So siapkan 4 soalan sahaja. Okay, thank you class. Bye. Jumpa next class.